Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya naratif cerita tukar kerajaan daripada Muhyiddin tidak laku, tak laku, tak kena layan. Malah orang Pahang tak mau kerajaan bertukar untuk pada ketika ini, kerana rakyat dah bosan lah tukar kerajaan. Belum siap lagi pembangunan, belum siap lagi rancangan, dah mau tukar kerajaan. Kalau kamu setuju, sekiranya anda setuju, anda boleh tulis di sana, kami setuju, jangan tukar kerajaan. Sejak Mahyadin Mat Yassin gagal mengejar impian untuk menjadi Perdana Menteri untuk kali keduanya, semua pilihan raya yang diadakan selepas PRU 15 sentiasa saja dikaitkan dengan pertukaran kerajaan. Sejak dari mula lagi Hadi Awang duk kata bila-bila masa boleh tumbang, tak tumbang-tumbang. Tak tumbang-tumbang. Ketika PRN negeri diadakan tidak lama selepas PRU 15 berakhir, walaupun pilihan raya itu hanya melibatkan kerusi DUN dan tidak sama sekali terkait dengan parlimen, ia tetap juga dikaitkan dengan propaganda menukar kerajaan. Sampai saya pun tidak faham kenapa ahli parlimen ini macam tak faham. Sudah ada pun akta anti lompat parti. Jadi walau macam mana menang pun di undangan negeri, tetap tidak boleh tukar kerajaan. Macam mana mau tukar kerajaan kalau itu DUN? Apa kena mengena DUN dengan parlimen? Tiada. Kemudian digembar-gemburkan pula secara meluas bahawa kononnya jika tiga negeri takbiran PH, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan berjaya ditawan, ia didakwa akan menyebabkan kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, akan turut tumbang. Ini pun makin pening. Macam mana boleh tumbang, saya pun tidak pasti. Sebab yang untuk membentuk kerajaan pusat bukan di peringkat DUN, tapi di peringkat parlimen. Meski ternampak tidak logik dan sukar diterima akal, tetapi sepanjang kempen PRN tersebut, itulah naratif-naratif yang paling banyak diperkatakan oleh para penyokong PN. Syukur akhirnya PHPN telah berjaya mempertahankan tiga negeri, dan begitu juga dengan PN yang berjaya mengekalkan tiga negeri di bawah kuasanya. Maka dengan itu tuan-tuan, cerita tukar kerajaan ini senyap dengan sendirinya. Terus senyap sebab dah sedar tak mampulah, tak ada kaitan untuk nak tukar kerajaan. Untuk mau tukar kerajaan tidak dah kena mengena dengan DUN. Kemudian apabila berlaku pula PRK di DUN Pelangai dan Simpang Jeram berikutan kematian Allahyarham Salahuddin Ayub, cerita tukar kerajaan sekali lagi dimainkan. Kali ini harapan untuk menembusi Johor pula dikaitkan dengan kemungkinan bahawa negeri itu akan jatuh ke tangan gelombang hijau pada PRU akan datang. Bagi kerusi parlimen pula, kegairahan PN mahu menawan kawasan itu kerana ia akan menyebabkan kerajaan perpaduan hilang majoriti 2/3. Seterusnya didakwa akan meletakkan kedudukan Anwar tidak stabil serta memungkinkan kejatuhannya. Syukur sekali lagi Bulai dan Simpang Jeram turut tidak berjaya ditawan oleh Perikatan Nasional. Buat seketika selepas itu, cerita-cerita tukar kerajaan
sekali lagi tersenyap dengan sendirinya. Tak ada lagi cerita-cerita. Tiba-tiba dalam kempen PRK Pelangai yang keputusannya kini sudah pun diketahui, ketika peringkat awal kempen diadakan lagi, PN sudah pun mulai menjajah cerita kejatuhan kerajaan negeri Pahang akan berlaku jika mereka berjaya memenangi kerusi itu. Malang sekali kalah lagi. Bahkan Mahyadin Mat Yassin secara terbuka menyebut timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man akan mengangkat sumpah dalam waktu terdekat sebaik saja PRK Pelangai berakhir jika kemenangan diperolehi. Malang sekali, angan-angan Mat Jenin tidak kesampaian. Dalam konteks Pahang pula, untuk PN menjadi kerajaan, ia sudah tentu memerlukan beberapa adun PN kena melompat parti. Bagi mereka yang arif dalam perkiraan untung rugi berpolitik, untuk adun BN melompat menyertai PN pada ketika ini adalah sesuatu yang tampak mustahil dan merugikan buat mereka, kerana gabungan pimpinan Mahyadin Mat Yassin adalah pembangkang di peringkat pusat. Lebih bermanfaat sekiranya dan lebih menguntungkan sekiranya untuk mereka terus kekal bersama Barisan Nasional lantaran UMNO adalah kerajaan di peringkat pusat dan peringkat negeri dan juga peringkat pusat. Jadi lebih banyak dia punya benefit untuk mereka kekal. Apapun dengan gagalnya PN menang di Pelangai bererti sembang serta gormal untuk menukar langsung tidak jalan dan tidak melekat di hati pengundi. Tidak kena layan lah, krik-krik. Sembang dengan gormal itu bahkan sudah tidak laku lagi sejak PRN 6 negeri lagi. Kemudian di PRK Pulai dan Simpang Jeram serta yang terbaru ini di Pelangai. Sudah tentu sebab utama kenapa ia tidak jalan, ia kerana PN ketika jadi kerajaan dan Mahyadin pula menjadi Perdana Menteri pada ketika itu, ia terbukti adalah sebuah kerajaan yang sangat gagal dan membuatkan ramai kecewa. Kecuali yang berjaya hanyalah program Jana Wibawa. Lalu apa agaknya modal yang akan dijana pula oleh PN selepas ini dalam PRK yang berikutnya nanti? Yang terdekat adalah di Kemaman, dan dengar-dengar di Masjid Tanah pula hampir pasti bakal ada PRK juga selepas ini. Ditulis dan diterbitkan di sabudin.com.net. Tulisan daripada Sabudin Husin, 9 Oktober 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.